9 jenazah Nas Elmina selamat dikebumi. Jangan politikkan tema dan logo Hari Kebangsaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dari Allah kita datang, kepada Dia kita kembali. Perjalanan akhir 9 jenazah mangsa nahas pesawat terempas di Elmina Shah Alam Khamis lalu selamat disempurnakan siang tadi. Ya, jenazah dikebumikan di lokasi berasingan sekitar Lembah Kelang, selain Pahang serta Perak. Di Batu Kif, Selangor, jenazah Allahyarham Datuk Seri Johari Harun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Raudatul Sakinah Fasa 2 kira-kira 12.30 hari selepas selesai solat jenazah kedua di Masjid Saidina Hamzah, Gombak. Lebih 500 kenalan termasuk waris keluarga hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Adun Pelangai itu. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Dalam pada itu, anak Allahyarham bersyukur jenazah bapanya disemadikan lebih awal daripada jangkaan asal. Saya bersyukur memudahkan urusan cepat ke buminya. Alhamdulillah. Inilah yang kita mahukan sebenarnya, cepat mempercepatkan jenazah itu dikebumikan. Baik, kira-kira pukul 12.50 tengah hari tadi, jenazah pemandu e-hailing Allahyarham Syarifuddin Syahri, 51 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Masjid Jami' Sultan Hisamuddin, Bandar Baru Salak Tinggi, Sepang. Terdahulu, jenazah Allahyarham Syarifuddin sekali lagi disembayangkan di Masjid Jami' Sultan Hisamuddin dengan dipimpin Imam Saudi Jusuh yang kemudian turut membaca talqin. Lebih 100 jemaah termasuk ahli keluarga menunaikan solat jenazah. Jenazah Allahyarham Muhammad Taufik Muhammad Zaki, 37 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam UK Perdana kira-kira pukul 1 tengah hari. Sebelum dikebumikan, jenazah Allahyarham Muhammad Taufik yang merupakan pegawai khas kepada Allahyarham Datuk Seri Johari sekali lagi disembahyangkan di Masjid Bukit Indah, Ampang. Jenazah Allahyarham Khairil Azwan, 43 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Felda Mempagas 1 Bentung, Pahang kira-kira pukul 1.50 tengah hari. Selepas sekali lagi disembayangkan di kediaman ibu bapa Allahyarham yang diimamkan anak sulungnya Khairul Harisin, 14 tahun. Suasana pilu menyelubungi pengebumian Allahyarham Khairil Azwan yang turut dihadiri Adun Pramujaya, Datuk Muhammad Nizar Muhammad Najib, ahli keluarga serta kenalan. Jenazah Allahyarham Muhammad Naim Fawaz, 35 tahun, dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sungai Kantan, Kajang kira-kira pukul 2 petang. Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan 3 anak berusia antara 2 hingga 8 tahun. Sementara itu, cuaca mendung mengiringi pengebumian Allahyarham Haikal Aras Abdul Azim, 45 tahun, di Tanah Perkuburan Islam Prizin 20 Putrajaya kira-kira 2.20 petang dengan bacaan talqin oleh Imam Masjid Mahmudiyah Prizin 18 Muhammad Afwan Putra Effendi. Sebelum dikebumikan, jenazah Allahyarham dibawa ke kediaman keluarganya di Taman Desa Pinggiran Putra, Sepang. Allahyarham Haikal Aras meninggalkan 3 anak, Daniel Zulkarnain 13 tahun, Suri Balkish 10 tahun dan Rafael Zulkhairi 9 tahun hasil perkongsian dengan bekas isterinya Christine Yong.
Jenazah Allahyarham Syahrul Kamal Roslan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kelangit, Hulu Kelang kira-kira 2.30 petang selepas sekali lagi disembahyangkan di Masjid Kampung Kelangit Baru. Hujan lebat tidak menghalang 200 orang terdiri daripada ahli keluarga dan sahabat handai hadir memberi penghormatan terakhir. Allahyarham Syahrul Kamal meninggalkan seorang isteri dan 4 anak lelaki berusia lingkungan 3 hingga 12 tahun. Jenazah Idris Abdul Talib alias Ramali 41 tahun yang merupakan pegawai khas kepada Allahyarham Datuk Seri Johari pula selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Barak Benus di Bentung Pahang pada 3 petang. Terdahulu jenazah bapa kepada 3 anak itu dibawa ke Masjid Tengku Sulaiman Ketari untuk disembayangkan buat kali kedua yang diimamkan abangnya Izzuan dengan disertai ribuan jemaah terdiri daripada ahli keluarga, sanak saudara dan kenalan. Sementara itu, jenazah Komander Besara Syahrul Amir Omar, 49 tahun yang merupakan Pesara Tentera Laut Diraja Malaysia selamat dikebumikan di Taman Persemadian Islam Seri Manjung Perak kira-kira 3.40 petang. Ketibaan jenazah di Masjid Jama'i Al-Ikhwan, Desa Manjung Raya Lumut kira-kira 2.30 petang diusung 6 anggota TLDM sebelum solat jenazah sekali lagi yang dipimpin Imam Putra Arif Roslan. Kira-kira 300 orang terdiri daripada ahli keluarga, rakan anggota serta pegawai polis dan TLDM menghadiri pengebumian Allahyarham Syahrul Amir. Perjalanan kesemua 9 van jenazah dari Kelang ke destinasi masing-masing lancar diiringi polis trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Menjadikan watak Han Solo yang merupakan juru terbang Millennium Falcon dalam filem bersiri Star Wars sebagai idola menjadi pendorong kepada Allahyarham Haikal Aras Abdul Azim 45 tahun untuk mencapai cita-cita menjadi seorang juru terbang. Imbau abangnya Husnin Aras, Allahyarham Haikal Aras juga sentiasa menjaga hubungan bersama ahli keluarga. Dan dia sangat menghormati kepada orang tua. Sepekenal pengetahuan saya, tidak pernah meninggikan suara kepada ibu dan ayah walaupun katakan Sebab itu didikan agama yang ibu bapa beri kepada kami. Jadi kami adik-beradik 5 orang, 4 orang yang selebihnya melihat pemergian beliau tu bukanlah sebagai kehilangan. Tangisan kami bukanlah kepada kehilangan tetapi kepada kenangan. Begitu kuatnya kami punya bonding atau perhubungan. Pesanan terakhir Allahyarham Muhammad Taufik kepada ibunya sebelum berlepas ke Langkawi Rabu lepas akan terus diingati. Berkongsi perwatakan Allahyarham sambil menitiskan air mata, Rohani Muhammad Ibrahim berkata anak kedua daripada 3 beradik itu seorang yang amat mengambil berat kedua ibu bapanya. Dia cuma pesan, dia kata, "Mama, tolong jaga anak-anak dia. Dan Mama, I love you so much. Take care." That's all. Jumpa. Itu saja. Dia anak yang baik. Dia tak menyusahkan kita. Allah bagi perjalanan ke akhir dia pun dengan cara baik. Ya, saya bersyukur sangat pada Allah. Anak sulung Allahyarham Khairul Azwan mengetuai perjalanan akhir bapanya. Dia hasrat dia tadi tu pun memang daripada awal dia nak uruskan kalau boleh untuk arwah papa dia lah tali tak akhir lah. Tapi dia saya tengok dia memang kuat. Saya tak sangka dia boleh kuat sampai tahap tu lah. Dia boleh mengimamkan arwah papa dia, boleh bacakan takin arwah papa dia. Sebab masa first dia terima berita tentang kematian mengejut jugalah kan tentang arwah papa dia tu, memang dia maksudnya dah all out semualah. Dia dah menangis dan mengaung. Waktu tu saya pun memang tak dapat nak pujuk juga waktu tu kan. Dia memang tengah sedih, tengah down. Dan hasil dari pekerjaan mereka itu. Ibu Allahyarham Syahrul Kamal Roslan punya menyifatkan anaknya sangat baik dan berbudi selain sentiasa menggunakan bahasa yang sopan ketika bertutur. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu urusan pengebumian anaknya. Pihak Masjid Kelangit, Kampung Kelangit yang banyak membantu dalam proses pengebumian anak saya.
dan ramai juga yang datang. Saya ucapkan terima kasih kerana menghadiri pembumian. Isteri Allahyarham Syarifuddin, Suryana Muda yang merupakan suri rumah, mengharapkan ada pihak yang membantu keluarga mereka selepas hilang tempat bergantung. Ya, sebenarnya sekarang menyewa. Saya fikir, lagipun tuan rumah tu memang nak jual. Saya memang dalam proses pencarian rumah barulah kan, dengan arwah suami, tapi tak sempat lah. Jadi saya harap pihak kerajaan boleh sediakan tempat berteduh lah kami 3 beranak ni. Dan boleh ambil ni lah pelajaran dia orang. Sementara saya nak mula hidup baru. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyampaikan sumbangan peribadi kepada waris-waris mangsa nahas pesawat di Elmina. Hantaran di Facebook Istana Negara memaklumkan sumbangan diserahkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin dalam kunjungan ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah dan Masjid Jami' Ar-Rahimiah Klang. Dalam kunjungan itu, Major General Datuk Zahari turut menyampaikan ucapan takziah yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kepada semua waris dan ahli keluarga mangsa. Seri Paduka Baginda berdua turut berduka cita dan menzahirkan harapan agar semua keluarga tabah dan sabar menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han mengesahkan tiada lagi mangsa terbabit dalam nahas pesawat terhempas di Elmina. Saya juga mengesahkan bahawa tiada lagi mana-mana individu yang terlibat dan terkorban dalam nahas itulah. Hanya 10 mangsa ni saja, yang mana 8 daripada dalam pesawat, 2 di jalan raya tersebutlah. So dengan itu pihak kita, polis, pihak hospital Kelang dan juga Jabatan Kimia Malaysia selesai tugas operasi proses-proses pengecaman mayat-mayat ni pada hari ini. Bercakap dalam sidang media di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, beliau memaklumkan polis telah merakam keterangan 3 pemilik kamera papan pemuka dashcam yang berada di lokasi nahas. Dashcam owner daripada kenderaan-kenderaan tu ada yang tampil dan beri keterangan. Saya minta lah kalau ada lagi saksi-saksi yang ada keterangan yang ni, kita boleh menguatkan lagi kita punya siasatan, lengkapkan siasatan lah. Walau bagaimanapun polis siasat dari segi laporan mati mengejut, manakala Biro Siasatan Kemalangan Udara akan selesaikan berkaitan dengan nahas tersebut. Khamis lepas, pesawat Beechcraft model 390 Premier One terhempas di Lebuhraya Gatri berdekatan bandar Elmina, mengorbankan 10 individu termasuk Esko Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Johari Harun. Mangsa yang maut terdiri daripada 6 penumpang dan 2 kru pesawat ringan itu, manakala 2 lagi merupakan orang awam, masing-masing penunggang motosikal dan pemandu kereta yang melalui kawasan berkenaan ketika kejadian. Polis memberi amaran kepada orang awam agar tidak menyebarkan video mangsa nahas pesawat di Elmina. Tegas Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche, mana-mana pihak yang masih berdegil masih bakal berdepan tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan pada masa yang sama, saya nak menyeru semua orang masyarakat jangan memviralkan benda-benda ini. Hormatilah privasi keluarga yang masa-masa yang terlibat ni. Tak tahulah kok dia nak cari banyak follower dan sebagainya, saya tak tahu. Tapi kita akan mengambil tindakan di bawah Seksyen 233 kalau ada lagi. So saya rasa SKMM pun telah mengeluarkan kenyataan dan ini kenyataan daripada polis. Ada lagi, kita akan mengambil tindakan bawah 233. Jangan menyebarkan video-video ni. Kalau ada, salurkan kepada pihak polis. Macam-macam teori yang ada lah. Itu yang saya katakan, jangan membuat spekulasi. Biar pihak berkaitan membuat siasatan. Setakat ini, pihak polis telah mengambil keterangan 3 individu yang terlibat dalam penyebaran video nahas berkenaan. Selain tidak menolak kemungkinan individu lain akan dipanggil berdasarkan kesesuaian dan permintaan untuk membantu siasatan.
Perkara patriotik seperti berkaitan logo dan tema Hari Kebangsaan tidak harus dipolitikkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan ia tindakan bersifat jumud. Ini bukan soal politik. Sebab soal bendera, soal perayaan Hari Kebangsaan ini adalah acara nasional. Ya? Dan saya fikir jangan dipolitikkanlah perkara ini. Saya fikir dia tak layak jadi ahli parlimen kalau sikap dia terlalu jumud yang begitu. Jangan ingat semua perkara boleh dipolitikkan. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Fadli Syari yang dilaporkan berkata 4 negeri di bawah pentadbiran PN mungkin menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang berbeza di peringkat negeri. Mei lepas, Menteri Komunikasi dan Digital mengumumkan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 ialah Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan dengan mengangkat Malaysia Madani sebagai logo rasmi. Kelompok arkitek tempatan disaran memastikan reka bentuk setiap bangunan baharu dalam negara dilengkapi dengan infrastruktur internet yang baik. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, ia selaras dengan keperluan akses rangkaian 5G yang telah sedia ada. This is important because as a minister in charge of internet, selalunya saya disalahkan oleh ahli-ahli parlimen yang lain. Kenapa bangunan sekian-sekian tak ada internet, ya? Tapi it's something for us to consider. Beliau berkata demikian dalam ucapan penutup program Merdeka Hujung Minggu Pertubuhan Arkitek Malaysia PAM di Ibu Negara. Turut hadir Presiden PAM Abu Zarim Abu Bakar dan Ketua Pegawai Eksekutif PNB Merdeka Ventures Sendirian Berhad Tengku Datuk Abdul Aziz Tengku Mahmud. Jom rakyat Malaysia, kongsikan idea-idea anda mengenai cadangan dan pandangan tentang Belanjawan 2024. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Hadis 40 Imam Nawawi bakal dijadikan panduan di semua peringkat sekolah bagi memupuk kefahaman agama, khususnya dalam kalangan pelajar Islam. Pembangunan modul itu oleh Kementerian Pendidikan KPM membolehkan guru dan pelajar mendapat penghayatan nilai pesanan dan perkara baik dalam hadis yang dibaca dan dihayati. Menurut Timbalan Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Islam KPM, Omar Saleh, pelaksanaan modul itu dilihat mampu melahirkan generasi pelajar cerdik. Kita nak mengangkat karamah insaniah yang selalu disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Bagaimana kita nak mengangkat karamah insaniah yang di sana ada 3 elemen utama. Kita nak bangunkan adab, kita nak bangunkan akhlak dan integriti dalam kalangan warga kita, khususnya dalam kalangan pelajar-pelajar. Di samping itu, program silang budaya turut diterapkan untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk. Mana sekolah yang ada pelajar bukan Islam di sekolah tersebut, kita mencadangkan aktiviti-aktiviti yang tidak meminggirkan kumpulan ini. Jadi kita kena sesuaikan. Maknanya katalah hadis yang berkaitan dengan penama nasihat, kan, yang selalu menteri pun ada sebut di nasihat ini. Bagaimana di-applykan di sekolah program-program murid yang boleh menunjukkan mereka boleh sentiasa nasihat menasihati sama ada antara Islam dengan bukan Islam ataupun sesama Islam. Beliau berkata demikian pada karnival dan peluncuran penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di Putrajaya. Sementara itu, pelajar dan ibu bapa yang ditemui menyambut baik pelancaran modul itu. Walaupun telah mempunyai pendekatan daripada mata pelajaran seperti pendidikan Quran Sunnah dan pendidikan syariah Islamiah, namun program seperti Hadis 40 ini dapat mendekatkan lebih lagi ataupun nak dikatakan lebih menarik minat pelajar untuk lebih mengamalkan hadis dalam kehidupan seharian.
maka hadis 40 ni yang saya rasa adalah basic asasnya dalam kita meneruskan kehidupan kita. Ianya sangatlah perlu untuk meneruskan kehidupan kita sebagai melahirkan generasi yang berakhlak, generasi yang berilmu, selaras dengan kita punya memadanikan masyarakat kita. Lebih 1,000 pengunjung hadir memeriahkan karnival itu yang mengadakan aktiviti gotong royong, pameran dan forum silang budaya melibatkan kerjasama strategik pelbagai agensi.